Responden dalam pembelaannya mengatakan tidak nampak kumpulan basikal di tempat kemalangan dan ada kenderaan lain yang melanggar basikal mangsa sebelum melarikan diri. Namun versi ini tidak pernah ditimbulkan responden semasa kes pendakwaan. Assalamualaikum, hi guys, so welcome back to the Kindness channel. Oh, kau guruh. Baru mukadimah dah guruh. Nisa rasa korang mesti bangun-bangun tidur je, buka TikTok, buka YouTube, buka Facebook, buka Twitter. Kira kecoh jugalah hari ni mengenai kes Sam Keting. Parlimen Bukit Gelugur, Ram Kapal Singh menggesa Sam Keting merayu berhubung sabitan 6 tahun penjara dan denda RM6,000 dijatuhkan Mahkamah Tinggi Johor Bahru atas kesalahan memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian 8 remaja berbasikal lajak. Dalam kenyataannya hari ini, Ram Kapal yang juga peguam berkata Sam sepatutnya memfailkan permohonan kebenaran merayu di Mahkamah Rayuan memandangkan tertuduh sebelum ini 2 kali dibebaskan Mahkamah Magistrate. Katanya jika Mahkamah Rayuan membenarkan rayuan dikemukakan, Sam boleh memohon penangguhan pelaksanaan hukuman dan dibebaskan dengan ikat jamin sementara menunggu rayuan. Katanya sebelum ini, Magistrate membuat pelbagai penemuan fakta menjurus kepada pembebasan Sam yang lazimnya tidak diganggu dalam rayuan melainkan didapati sebaliknya. Terdahulu, peguam Sam berkata beliau akan memohon penangguhan pelaksanaan keputusan hukuman di Mahkamah Rayuan, namun Hakim Mahkamah Tinggi, Abu Bakar Katar, menolak permohonan itu dan memerintahkan Sam menjalani hukumannya hari ini. First of all, Nisa nak minta maaf kalau Nisa salah sebut nama. Okay, nampak guruh lagi. Isu ni sangat viral lah sekarang ni. Kira sampai negara jiran pun boleh notice mengenai kes ni dan sampai boleh keluar pun dekat media Singapura. Okay, jadi sebelum kita start, Nisa nak ucapkan terima kasih untuk semua subscribers dekat Kindness channel. Okay, dan yang masih belum subscribe dekat Kindness channel boleh subscribe dan follow juga TikTok dekat Kindness, di mana dekat TikTok dekat Kindness Nisa akan post juga video daripada YouTube dekat Kindness ni, video pendek lah macam tu. Okay, jadi korang tak akan ketinggalan lah, memudahkan korang jugalah. Okay, so tanpa kita berlengah-lengah lagi, Nisa akan start mengenai isu Sam Keting. Okay, jadi siapa ni Sam Keting? Jadi kita nak tahulah apa sebenarnya yang telah terjadi sampaikan nama Sam Keting ni boleh viral di setiap social media di Malaysia ni. Okey, jadi Nisa akan bacakan artikel daripada Harian Metro. Okey, jadi kes ni telah berlaku di Johor Bahru. Okey, jadi sebab itulah isu ni hangat juga diperkatakan di media Singapura. Okey, sebab ialah Johor dengan Singapura kan kira macam best friend macam tu kan. Lahanat pengantin baru semoga. Okey, tajuk dia wanita langgar mati 8 remaja betul kan? Wanita langgar mati 8 remaja basikal lajak di penjara 6 tahun. Okey, jadi apa itu basikal lajak? Okey, basikal lajak ni kalau kata bahasa pasar adalah basikal yang macam mana cakap basikal yang macam orang bawa laju tu, basikal yang macam orang bawa laju yang jenis macam Manalah saya tahu, saya kan cuma ikan. Jadi tu bahasa pasar je lah. Bahasa kamus ni korang boleh cari dah sendiri. Okey, Nisa akan sambung baca daripada Harian Metro ni. Johor Bahru, Mahkamah Tinggi hari ini memerintahkan kerani wanita dipenjara 6 tahun dan didenda RM6,000 Malaysia kerana kesalahan memandu secara melulu hingga menyebabkan kematian 8 remaja berbasikal lajak 5 tahun lalu. Okey, jadi 5 tahun lalu ia berlaku pada tahun 2017 lah. Okey. Ia sekaligus mengenepikan keputusan Mahkamah Magistrate pada 10 Oktober lalu yang mengekalkan keputusan untuk melepas dan membebaskan responden daripada tuduhan berkenaan. Okey, faham. Responden Sam Keting, 27 tahun, turut diperintah menjalani hukuman 6 bulan penjara jika tidak membayar denda selain hilang kelayakan memandu selama 3 tahun yang berkuat kuasa selepas selesai hukuman penjara. Oh, wow, okey. Keputusan itu diputuskan Hakim Datuk Abu Bakar Katar ketika keputusan rayuan kes berkenaan di Mahkamah Tinggi hari ini. Abu Bakar dalam keputusannya berkata, responden diputuskan bersalah dan disabitkan atas pertuduhan yang dikenakan selepas melalui perbicaraan penuh dan bukannya kes pengakuan bersalah.
Oleh itu, beliau berkata, mahkamah mengambil kira hujahan pihak berkaitan selain menimbang pelbagai faktor dan dalam menjatuhkan hukuman, kepentingan awam perlu diutamakan berbanding kepentingan peribadi. Faham tak? Korang faham ke tak? Okey, jadi ini apa yang diperkatakan oleh Hakim Datuk Abu Bakar ni lah. Perbuatan responden yang memandu cara melulu atau berbahaya menyebabkan kehilangan 8 nyawa. Kesalahan yang dilakukan responden adalah kesalahan berat. Parlimen telah meminda hukuman bagi kesalahan ini pada 2020 menerusi Akta Pengangkutan Jalan Pindaan 2020. Oleh itu, responden bernasib baik kerana kesalahan disabitkan berlaku pada 2017 iaitu sebelum pindaan dibuat. Mahkamah turut menimbangkan kesalahan yang dilakukan responden adalah kes yang tinggi di Johor dengan statistik menunjukkan kes kemalangan maut antara 2011 hingga 2021 berjumlah 10,297 kematian. Berdasarkan itu, mahkamah ini menjatuhkan hukuman penjara 6 tahun mulai tarikh sabitan hari ini dan denda RM6,000 jika gagal bayar denda tambahan 6 bulan penjara. Responden juga hilang kelayakan memegang lesen memandu selama 3 tahun sebab selesai menjalani hukuman penjara, katanya. Maksudnya selepas tamat tempoh hukuman penjara 6 tahun tu, kira Sam Keting ni tak boleh memandu lah, tak boleh lesen ni kira digantung selama 3 tahun lah. Okey? Tak boleh bawa kereta, okey? Prosiding rayuan itu dikendalikan Pengarah Pendakwaan Negeri Johor Tengku Amir Zaki Tengku Abdul Rahman dan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Syafiq Muhammad Ghazali, manakala Keting diwakili Muhammad Faizal Mokhtar. Responden turut gagal menangguhkan hukuman penjaranya apabila hakim memerintahkan dia dipenjara mulai hari ini selagi tiada kebenaran Mahkamah Tinggi untuk rayuan penangguhan dibuat. Terdahulu ketika membacakan putusan rayuan kes itu, Abu Bakar berkata pendakwaan berjaya memutuskan kes prima facie di akhir kes pendakwaan dengan Mahkamah Tinggi turut memerintahkan tertuduh untuk membela diri. Mahkamah bicara didapati terkilaf dalam menimbangkan semula isu berbangkit di akhir kes pendakwaan berkaitan identiti pemandu kereta, kebolehterimaan eksibit dan tiada pengecaman atas mangsa. Sekejap, tak faham ni benda bahasa domba ni. Jadi ini apa yang Hakim Abu Bakar tu kata lagi. Responden dalam pembelaannya mengatakan tidak nampak kumpulan basikal di tempat kemalangan dan ada kenderaan lain yang melanggar basikal mangsa sebelum melarikan diri. Namun versi ini tidak pernah ditimbulkan responden semasa kes pendakwaan. Okey. Oleh itu, mahkamah ini mengenepikan keputusan mahkamah bicara yang melepas dan membebaskan responden di akhir kes pembelaan. Mahkamah memutuskan responden bersalah dan disabitkan atas pertuduhan itu, katanya. Okey, maksudnya dalam pembelaan tu Sam Keting kata dia tak nampak pun ada sekumpulan basikal dekat tempat kejadian tu dan ada kenderaan lain yang langgar sebelum kenderaan yang langgar tu melarikan diri. Okey, itu apa yang diperkatakan lah oleh Sam Keting ketika sesi pembelaan dia. Okey, tapi yang peliknya waktu kes pendakwaan Sam Keting tu tak sebut pun pasal perkara tu. Okey, terdahulu pihak pendakwaan memohon supaya mahkamah menjatuhkan hukumannya setimpal dengan mempertimbangkan prinsip kepentingan awam berikutan kes itu mengorbankan 8 mangsa selain kes kemalangan maut yang meningkat di negeri ini saban tahun. Bagaimanapun pihak pembelaan merayu supaya mahkamah menjatuhkan hukuman ringan memandangkan ini kesalahan pertama responden dan dia menanggung kedua ibu bapanya. Pada ketika kejadian tu, Sam Keting ni dikatakan baru sahaja pulang daripada kerja. Dalam Harian Metro ni mengatakan bahawa Sam Keting ni adalah jurujual. Okey, dan ada sumber mengatakan bahawa Sam Keting ni adalah kerani. Okey, jadi siapa tak sure mana siapa betul. Ketika kejadian, Sam Keting baru pulang daripada kerja. Okey, jadi pada pukul 3 pagi tu Sam pulang daripada kerja. Yelah, kalau fikir logik lah, mestilah of course lah penat kan, baru pulang pada kerja. Mungkin tak nampak sebab jalan tu pun dalam keadaan yang lampu jalan sama-sama. Okay? Itu mungkin menghadkan penglihatan Sam ni lah. Kita tahu highway memang kita cara logik je, kita kalau nampak je highway tu lengang, nak pula pukul 3 pagi, of course lah kita akan fikir nak balik rumah cepat, nak rehat cepat, kita akan bawa kereta laju lah. Okay? Ramailah rakyat Malaysia, netizen yang mempersoalkan lah macam kenapa Sam ni still dikenakan hukuman sampai penjara 6 tahun, okay, sampai kena bayar denda 6,000.
Persoalannya, kenapa anak-anak bawah umur berada atas highway main basikal lajak pukul 3 pagi? Okey, jadi itulah yang rakyat Malaysia agak unfair lah bagi Sam ni, okey. Sebab Sam ni berada di tempat yang betul, iaitu atas highway naik kereta. Sedangkan yang basikal lajak ni tak sepatutnya ada atas highway tersebut. Okey, jadi kenapa dia still dijatuhkan hukuman? Okey, jadi itulah yang menjadi 1001 persoalan lah oleh rakyat Malaysia, termasuk rakyat Singapura. Okey, jadi kita baca komen sama-sama. Okey, ni apa hal pula keluar gambar zoo negara? Ya. Sabar. Tahu dia panas, okey. Memang isu ni agak panas. Kita study sama-sama lah kes ni, okey. Kita jadikan iktibar lah kes ni, okey. Yang ini adalah video daripada Encik Ashrafuddin ni, okey. Okay, jadi kalau korang nak tengok video ni, apa yang Encik Ashrafuddin ni perkatakan mengenai isu Sam Keting ni, korang boleh search sendiri lah dekat TikTok. Nisa nak baca komen dia je. Okay, kita tak boleh share video sembarangan. Okay, takut orang marah. Dan nak pula ada gambar Encik Ashraf tu. Apa komen-komen rakyat Malaysia ataupun netizen, okay? Bayangkan dia penat balik kerja lewat malam dan benda ni berlaku. Betul, yang salah tu ibu bapa budak-budak tu 3 pagi di jalan raya. Why salahkan orang? Okay, ni kalau melibatkan ibu bapa mangsa, melibatkan keluarga mangsa ni, Nisa no comment lah, okay? Nisa tak nak cakap lebih lah sebab benda ni tak jadi dekat kita, okay? Jadi Nisa malas nak komen lebih. Nisa bacakan lah apa benda yang rakyat Malaysia perkatakan lah, okay? Korang nilaikan sendiri, okay? Kena ambil juga tindakan ke atas mak ayah dan penjaga, okay? Kita semua kebanyakan driver risau juga kena macam ni, tak salah pun kena penjara. Betul, saya sokong sangat, kesian dia. Dia kena nanya, dia orang teraniaya, puas hati mak bapak budak-budak tu kan, padahal sendiri yang salah. Bayangkan yang melanggar tu ustaz yang kuat bantu orang balik lewat malam, penat tolong orang, sekali di penjara 6 tahun sebab kelalaian orang lain. Aduh, marah betul ni. Tak kira Sam atau kita drive malam tu, kemungkinan besar kita juga langgar budak-budak basikal tu. Mungkin lampu highway biasanya kan sama-sama kan, nak kata terang sangat tu taklah. Okey, sama-sama. Jadi basikal pula tak ada lampu. Jadi kita susahlah, okey. Sedangkan motosikal pun kita, okey, tu kepala anak Nisa, okey. Iklan kejap. Sam ni didapati memandu tanpa pengaruh alkohol, tak ada sangkut dengan dada, dia clean, dia pakai seat belt. Ramailah yang berkata benda ni, perkara ni macam agak unfair lah untuk Sam sendiri, okey, untuk Sam dan keluarga dia, okey, dan untuk masa depan Sam ni sendiri. Jadi ada satu komen ni lah yang menarik perhatian Nisa, okey. 2 kesalahan driver, 1 langgar dari belakang, 2 penggunaan telefon bimbit. Jadi ada ramailah yang komen, yang reply baliklah komen brother ni, okey. Jadi ada satu komen ni pula, dia reply pada komen brother tu. Judgement 2021, Sam dibebaskan kerana 1 ada lesen, 2 Rotex ada, 3 tiada pengaruh alkohol atau dadah, 4 handphone tidak digunakan, 5 kelajuan tidak pasti. Nampak? Okey, jadi itulah yang mengatakan Sam tu menggunakan telefon pun kononnya ada saksi lah, dan saksi itu dikatakan seorang budak yang berada dekat kawasan tu yang berkata nampak Sam tu main phone. Okey, jadi korang nilai sendirilah apa ni. Nisa bacakan je tau, Nisa sharekan aja. Okey, apa pendapat Nisa? Dua-dua ada salah dan silap lah. Okey, macam side Sam, mungkin kesilapan dia ketika tu dia pandu laju. Okey, kalau tak, mustahil kereta dia boleh sampai terbalik macam tu, okey. Dan untuk side remaja basikal lajak ni, Nisa tak perlu cakap lah apa silap dia. Nisa rasa korang sendiri tahulah, okey, kenderaan apa je yang sepatutnya ada dekat atas highway. Okey, jadi korang nilaikan sendiri. Jadi apa pun kita jadikan iktibar. Korang boleh komen dekat bawah apa pendapat korang pula mengenai kes ni. Okey, jadi Nisa rasa tu je untuk video kali ni. Okey, jadi pada mereka yang masih belum subscribe dekat ini, boleh subscribe. Okey, sahabat berpuasa korang, jaga lisan, kata, tutur kata semua. Bye korang, Assalamualaikum and stay safe. Picnic